ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membaca kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan sambung dengan membaca hadis yang ke-11, ya, hadis yang ke-11 berkenaan ambil yang jelas dan tinggalkan apa yang meragukan. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita sama-sama lihat hadis yang ke-11, ya, hadis yang ke-11 daripada kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Sama-sama kita lihat matan bahasa Arabnya sebelum terjemahannya. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Maksudnya daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan baginda radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku telah hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Afwan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis yang ke-11 ini berkenaan ambil yang jelas, tinggalkan apa yang meragukan. Hadisnya ini diriwayatkan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu anak kepada Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah, suami kepada anak perempuan Rasulullah, Fatimah, ya, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ini cucu kesayangan baginda, salah satu daripada dua cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang bernama Al-Hasan, perawi hadis ini, dan seorang lagi Al-Husain. Ya, Al-Hasan ini kunyah beliau ialah Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Ya, kalau kunyah maksudnya gelaran, ya, gelaran panggilan yang memang lumrah, ya, dalam kalangan bangsa Arab. Ya, mereka memanggil seseorang itu dengan kunyah. Kalau kita, mungkin dalam masyarakat kita digunakan istilah timangan, nama timangan, iaitu nama yang menampakkan kasih sayang, ya, yang menampakkan rasa muhibbah, ikatan persaudaraan. Jadi dalam budaya bahasa Arab, dalam budaya Arab, ya, mereka menggunakan kunyah. Jadi kunyah ialah apa sahaja gelaran yang bermula dengan abu bagi lelaki, atau
ya bagi perempuan, ya. Dua ni sajalah, ya. Satu abu bagi lelaki yang bermaksud bapa, ya, sekalipun tak bererti maksudnya bapa, benar-benar bapa kepada sesuatu, kepada seseorang. Tidak, tetapi itu budaya, ya, budaya orang Arab. Seperti mana Abu Hurairah, ya, bapa kucing. Bukanlah dia ada anak kucing, tak. Tetapi ini budaya dia, ya, budaya bahasa Arab. Jadi lelaki, ya, digunakan kunyah yang bermula dengan abu, manakala perempuan, ya, digunakan kunyah yang bermula dengan yakni ibu kepada, ya. Baik. Jadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan baginda. Ya, kenapa dikatakan begitu? Ya, kerana hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Nabi menyatakan bahawa kedua-dua cucu baginda, iaitu Al-Hasan dan Al-Husain, merupakan dua orang kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dua orang yang sangat disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maklum, ya, kerana, ya, kedua-dua mereka ialah cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meredai kedua-dua mereka. Jadi ini radhiyallahu, ini adalah istilah, ya, yang disepakati oleh umat Islam, ya, zaman berzaman, di mana kalau nama sahabat, ya, diletakkan doa di hujung nama mereka, radhiyallahu anhu kalau seorang lelaki, kalau sahabatnya seorang. Kalau sahabatnya perempuan seperti Aisyah, isteri Nabi, maka dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu kalau perempuan. Kalau dua orang sahabat seperti mana dalam hadis ini, siapakah dua orang sahabat itu? Yang pertama ialah Al-Hasan, perawi hadis ini, dan bapanya Ali bin Abi Talib. Maka kerana itu kita kata radhiyallahu anhuma, buat Al-Hasan dan bapanya Ali, yang kedua-dua mereka merupakan sahabat, ya, terdiri daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita ada anhu, anha, anhu bagi seorang sahabat lelaki, anha bagi seorang sahabat perempuan, anhuma bagi dua orang sahabat, sama ada lelaki atau perempuan, dikatakan anhuma. Atau, ya, kalau ramai sahabat, maka dikatakan radhiyallahu anhum. Ya, jadi ini istilahnya. Adapun selain daripada sahabat, maka kebiasaannya dikatakan kalau masih hidup digunakan istilah hafizahullah, ya. Kalau sudah meninggal, ya, seperti yang kita sedia maklum, ya, maka dikatakan rahimahullah, ya. Jadi hafizahullah untuk selain sahabat, sekiranya dia masih hidup, ya, seperti orang kaum muslimin di sekeliling kita, ya, sesiapa yang kita nak sebut namanya, ya, jika dia masih hidup, maka kita kata hafizahullah. Ini antara apa yang sudah menjadi budaya, ya, dalam masyarakat. Bukanlah ada satu penetapan yang khas, ya, datang daripada as-sunnah, yang secara khusus menyatakan perlunya digunakan istilah-istilah ini. Tidak ada. Tetapi ini satu yang sudah menjadi budaya, ya, dalam kalangan umat Islam zaman berzaman. Jadi hafizahullah kalau seorang muslim itu selain sahabat masih hidup, kalau sudah meninggal, ya, maka dikatakan rahimahullah. Adapun para sahabat, maka digunakan istilah radhiyallahu anhu, ya. Maka ada kalanya, ini sekadar perkongsian faedah, ya, dengan tuan-tuan, ada kalanya disebutkan nama seorang tokoh ulama, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i, ya. Ada kalanya mungkin kita akan dapati daripada kalangan pengikut-pengikut tokoh-tokoh seperti ini, mereka akan
menyebut nama tokoh mereka, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian mereka kata radhiyallahu anhu, atau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang bertanya, adakah perkara ini dibolehkan? Kita kata secara dasarnya tidak ada masalah, kerana semua ucapan-ucapan ini merupakan ucapan-ucapan doa. Radhiyallahu anhu maknanya apa? Semoga Allah meridainya. Dan keridaan Allah bukan hanya khusus bagi para sahabat, ya. Demikian juga hafizahullah, semoga Allah menjaganya atau melindunginya. Ini pun, ya, bukan khusus bagi sesiapa. Asalkan seorang itu muslim, apatah lagi seorang tokoh Islam yang dihormati lagi disegani, memang layak untuk diucapkan doa-doa yang seperti ini. Cuma kita nak kata sebaiknya diucapkan rahimahullah untuk selain para sahabat. Kerana kalau seorang itu menggunakan istilah-istilah yang pada hari ini sudah menjadi kebiasaan digunakan, kalau radhiyallahu anhu digunakan untuk sahabat, maka kalau ada seorang itu menggunakan istilah radhiyallahu anhu ini untuk selain daripada sahabat, maka sedikit sebanyak akan menimbulkan kekeliruan, menimbulkan tanda tanya dan sebagainya, ya. Maka kerana itu kita kata sebaiknya dielakkan. Demikian juga istilah alaihi salam, ya, keselamatan ke atasnya. Kita kata alaihi salam ini pada hari ini sudah menjadi lumrah, menjadi kebiasaan, menjadi satu budaya, digunakan bagi nama para nabi. Para nabi atau malaikat. Ya, kalau malaikat kita tak kata Jibril. Contoh, kita tak kata Jibril radhiyallahu anhu. Tak pernah kita dengar orang menggunakan sebegitu. Sekalipun dari segi maknanya tidak ada masalah. Tetapi ini dari segi apa? Dari segi kebiasaan. Nama malaikat atau nama nabi kebiasaannya diucapkan, ya, selepas namanya itu alaihi salam, ya. Baik, semoga jelas dengan apa yang telah dinyatakan itu. Baik, kita lihat seterusnya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku telah hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Secara dasarnya para sahabat mereka sangat kuat hafalan mereka. Malah pada zaman mereka, pada zaman sahabat, Al-Quran dan hadis itu memang dihafal. Dan antara sebabnya ialah kerana kurangnya alat tulis yang ada pada zaman mereka itu, ya. Maka Al-Quran akan dihafal kerana terhadnya mushaf Al-Quran pada zaman sahabat, ya. Adapun hadis, memang pengumpulan hadis atau pembukuan hadis hanya berlaku selang beberapa tempoh yang tak kurang lamanya. Ia hanya berlaku pada abad yang kedua, ya, pada zaman ulama-ulama hadis, ya, bermula dengan Imam Malik dan ulama-ulama hadis sebelumnya. Tetapi pada zaman sahabat, secara amnya, secara relatifnya, ya, tidak ada, belum lagi berlaku pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembukuan dia. Maka lumrah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, apatah lagi perawi-perawi seperti Abu Hurairah, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat mereka itu semuanya daripada hafalan mereka. Yani betapa luar biasanya hafalan para sahabat, ya. Jadi di sini Al-Hasan dia menyatakan hal ini supaya memperkuatkan apa yang diriwayatkannya itu, ya. Maka dia kata, aku telah hafal, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan. Hadis
ini, hadis yang ke-11 ini, tuan-tuan dan puan-puan, perintah daripada Nabi SAW supaya seseorang itu meninggalkan apa yang diraguinya, apa yang meragukannya, apa yang menimbulkan dalam diri kita kesangsian, apa yang membuatkan kita rasa tidak senang, apa yang hati kita rasa serba salah dan seumpamanya, serba salah dengan sesuatu, tidak tenang dengan sesuatu, dengan suatu perbuatan, sesuatu perkara, suatu pekerjaan, suatu pemberian, satu apa-apa, secara amnya. Nabi SAW memerintahkan supaya kita tinggalkan apa sahaja yang meragukan kita, yang menimbulkan rasa tidak senang dalam hati kita. Kita tinggalkan apa yang meragukan, dan Nabi memerintahkan supaya kita mengambil apa yang tidak meragukan kita. Kalau meragukan, lawan dia apa? Apa yang meragukan, lawannya kita kata yang hati kita merasa tenang dengannya. Tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah apa yang menenangkan hati kita, yang membuatkan hati kita rasa senang, hati kita rasa yakin, hati kita rasa tidak ragu-ragu dengannya, dan hakikatnya, secara prinsipnya, kalau ada sesuatu itu meragukan kita, yang membuat ada barangkali dia syubhah, sesuatu yang sama-sama kita tak tahu, bendanya halal atau tidak. Contohnya, kita tak tahu sama ada bendanya dibolehkan atau tidak, macam-macam, Kalau kita tak pasti, maka di situ saja akan membuatkan kita ragu-ragu. Ini prinsipnya. Maka syariat Islam meletakkan satu garis panduan, mengatakan tinggalkan apa yang meragukan. Ketahuilah bahawa sekiranya kita meninggalkan apa yang meragukan kita, maka secara automatiknya waktu itu kita akan mengambil apa yang tidak meragukan. Dia automatik, Seperti contoh, kalau orang tu nak kata sekarang waktu malam, maknanya apa? Maknanya secara automatiknya, maknanya sekarang bukan waktu siang. Maka demikianlah, bila Nabi kata tinggalkan apa yang meragukan, sekiranya seseorang itu melakukannya, maka secara automatiknya dia akan mengambil apa yang tidak meragukannya itu. Saya bagi contoh. Andai kata kita jumpa satu barang dan kita tak pasti siapa punya, semestinya kita akan rasa bersalah sekiranya kita ambil, maka andai kata, contohnya, kita teringat hadis Nabi SAW ini, tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan, maka kita pun mengambil keputusan supaya membiarkan barang yang kita jumpa itu, kita tinggalkan. Sebab apa? Kita rasa bersalah kalau kita mengambilnya, kita rasa ragu-ragu kalau nak ambil, kita tak pasti boleh tak boleh dan sebagainya, maka kita tinggalkan. Apabila kita meninggalkan perkara yang meragukan kita itu, apabila kita tinggalkan barang yang kita jumpa tu, yang kita tak tahu siapa punya, kalau kita dah tinggalkan, adakah kita akan merasa ragu-ragu lagi? Adakah kita akan rasa ragu-ragu? Contohnya, kenapa aku tinggalkan? Jawapannya tidak. Apabila kita meninggalkan barangan yang kita jumpa itu, yang kita tak pasti siapa punya, maka secara automatiknya hati kita tidak akan rasa ragu-ragu lagi. Sebab apa? Kita dah berlepas diri, kerana kita tidak mengambil barang itu. Secara automatik kita akan rasa tenang, tidak rasa bersalah lagi. Itu maksud daripada hadis ini.
Dan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke-11 ini, tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan, ya. Dia menyerupai hadis yang telah kita bahaskan sebelum ini, iaitu hadis yang ke-11. Hadis ni hadis yang ke-11. Dia menyerupai hadis yang kita dah bahaskan sebelum ini dalam hadis yang ke-6, ya, berkenaan menjauhi perkara-perkara syubhah, di mana Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya ada benda-benda yang sama-sama yang ramai daripada manusia tidak mengetahuinya. Maka kata Nabi, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Barang siapa yang meninggalkan benda yang sama-sama itu, yang benda yang meragukan itu, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang menjebakkan dirinya dalam apa yang sama-sama, dalam apa yang ragu-ragu, ya, niscaya dia telah menjebakkan dirinya dalam apa yang haram, ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis 11 ini dengan hadis yang ke-6 sebelum ni, dia saling berkaitan atau saling menjelaskan antara satu sama lain, yang boleh kita kata kedua-duanya menjurus kepada erti meninggalkan apa yang sama-sama, meninggalkan apa yang meragukan, ya. Maka boleh kita simpulkan, tuan-tuan, bahawa hadis ini, tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan, serta hadis yang ke-6 sebelum ini, sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram itu jelas, dan antara kedua-duanya ada perkara-perkara yang sama-sama, ya. Maka barang siapa yang meninggalkan apa yang sama-sama itu, maka dia telah, ya, memelihara agama dan maruahnya. Menuntut atas kita supaya kita, di samping kita tidak menjebakkan diri kita dalam apa yang sama-sama, apa yang meragukan, apa yang kita tak pasti tentang hukumnya, tak pasti tentang statusnya. Demikian juga, ya, ia menuntut atas kita supaya kita menjauhi makan minum atau sumber pendapatan yang meragukan. Kita menjauhi makan minum yang kita tak tahu, tak pasti status halal dia. Contoh, tak pasti tentang status kebersihannya, misalnya. Seperti mana kita menjauhi pekerjaan yang ada syubhah, pekerjaan yang melibatkan transaksi-transaksi yang meragukan dan seumpamanya, ya. Kedua-dua hadis ini menjurus ke arah makna itu, ya. Baik. Maka kalau nak kata di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, betapa Islam menginginkan supaya seorang Muslim itu sentiasa dalam keadaan tenang dan yakin. Dan Islam sedaya upaya nak menutup pintu-pintu syubhah, pintu-pintu kesamaran, pintu-pintu keraguan, apatah lagi pintu-pintu yang boleh membawa kepada apa yang haram. Maka kalau kita lihat dalam Islam, dalam syariat Islam, dihalalkan buat kita apa yang halal, dibolehkan buat kita apa yang halal. Yang mana kalau benda-benda yang halal, hati kita merasa tenang dengannya, betul? Tetapi ini berbeza dengan, ya, perkara-perkara yang syubhah, apatah lagi perkara-perkara yang haram, yang memang akan membuatkan hati kita, ya, rasa tidak tenang, ya, rasa ragu-ragu dan seumpamanya, ya. Dan boleh saya tarik perhatian tuan-tuan, dalam kenyataan Nabi SAW dalam hadis ini, tinggalkan apa yang meragukan, ya. Persoalan,
mungkin secara tak langsung sebenarnya dia menimbulkan satu persoalan. Tinggalkan apa yang meragukan. Benda yang meragukan siapa di sini? Kita akan kata meragukan individu yang berkenaan itulah, ya. Tinggalkan apa yang meragukan kita, atau individu yang berkenaan itu. Tinggalkan apa yang meragukan. Kalau melibatkan diri kita, maka kita disuruh supaya meninggalkan apa yang meragukan kita. Baik, di sini boleh kita renung sejenak. Kita harus faham bahawa perasaan ragu-ragu atau perasaan tidak senang, perasaan tidak tenang dengan hal-hal syubhat, apatah lagi hal-hal yang haram, hanya akan dapat dirasai oleh mereka yang istiqamah di atas agama. Mereka yang mempunyai ilmu dan ketakwaan. Berbeza dengan mereka yang kalau sekiranya dia bergelumang dengan hal-hal maksiat, hal-hal yang haram dan seumpamanya, hampir sahaja kita boleh kata rasa ragu-ragu itu sudah hilang daripadanya. Malah barangkali perasaannya waktu itu terbalik sama sekali. Yani orang yang sudah biasa dengan benda-benda yang syubhah atau benda-benda yang haram, sampai satu masa dia dah biasa. Dia akan rasa lali dengannya. Dia tidak lagi akan rasa ragu-ragu. Dia tidak akan rasa bersalah dan seumpamanya. Sebaliknya dia akan merasakan bahawa apa yang dia lakukannya itu betul, ya. Bahkan barangkali dia boleh mempertahankan lagi apa yang dia lakukannya itu. Dia akan marah kalau ada yang tegur dan seumpamanya. Jadi kita, di situ satu peringatan buat kita. Betapa pentingnya kita menjaga diri kita. Betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Betapa pentingnya kita berusaha untuk terus istiqamah di atas jalan agama. Menjauhi perkara-perkara, melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dilarang, ya. Kerana itu, bahawa hanya mereka yang istiqamah dengan ilmu dan takwa, hati nurani mereka akan rasa tidak senang apabila berdepan dengan perkara-perkara syubhah, apatah lagi perkara-perkara yang haram. Hatinya akan rasa tidak senang, ya. Seperti mana kalau dia nak terima, sebagai contoh, kalau dia nak terima wang rasuah, nak terima duit rasuah, atau nak terima keuntungan daripada hasil riba, atau dia nak terima daripada sumber yang haram dan seumpamanya, hatinya akan meronta-ronta. Hatinya akan menolak, rasa takut kalau dia menjebakkan dirinya dalam hal-hal yang seperti ini. Ini kalau orang itu ada ilmu dan takwa. Berbeza dengan orang yang ahli maksiat, di mana baginya ini semua benda-benda ini tidak ada apa masalah, ya. Jauh sekali dia rasa ragu-ragu, bahkan dia rasa tenang, senang, dan barangkali dia gembira dengan hasil yang diperolehinya daripada, ya, benda-benda yang syubhah ini dan seumpamanya, ya. Jadi ia satu peringatan buat kita supaya jangan kita mengambil mudah, ya, tentang perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang sama-sama, ya. Kerana secara prinsipnya kita disuruh supaya menjauhi benda-benda yang kita tak pasti. Benda yang tak pasti tinggalkan. Jangan buat dulu kemudian baru nak tanya, ya. Tak. Tinggalkan dan tanya. Pastikan baru, ya, baru ambil keputusan, ya. Baru terima kalau sudah jelas bahawa dia dibolehkan. Tapi kalau tidak dibolehkan, maka, ya, akan ditinggalkan sama sekali, ya. Jadi benda yang ragu-ragu kita kena ketepikan,
atau dengan bahasa canggihnya dia kata KIV dulu. Benda yang ragu-ragu, kita KIV dulu. Maksudnya kita letak tepi dulu. Keep in view. Letak di tepi dulu. Jangan usik, jangan ambil. Letak di tepi dulu. Pastikan dulu statusnya, status hukumnya, status sumbernya dan sebagainya. Kemudian kita bertindak dengan sejajarnya, ya. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat hadis yang ke-12, ya. Kita sambung, kita lihat hadis yang ke-12 pula, berkenaan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadis yang ke-12 daripada kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lihat matan bahasa Arabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la yani. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara eloknya keislaman seseorang ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan yang lain. Baik, kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, iaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara eloknya keislaman seseorang ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Kita lihat hadis yang ke-12 ini, ya, tuntutan atas setiap seorang muslim itu supaya meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Tak kira sama ada dalam urusan agama atau urusan dunia. Jika sesuatu itu tidak berkait dengan kita, tidak menyentuh kepentingan kita, tidak ada apa-apa yang berkaitan dengan kita, tak kira yang melibatkan kata-kata atau perbuatan, maka menjadi tuntutan atas seorang muslim itu supaya sedaya upaya tidak melibatkan dirinya dalam perkara tersebut, tidak menyibukkan dirinya dalam hal itu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam, apabila mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan makna hadis ini ialah antara bagusnya keislaman seseorang, yakni antara ciri-ciri bahawa seseorang itu keadaan agama seseorang itu bagus, dalam keadaan baik, ya, ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengan dia, sama ada yang melibatkan kata-kata atau perbuatan, dan dia hanya memberi perhatian dan fokus dalam apa yang berkenaan dengan dia, ya. Apa yang dimaksudkan dengan apa yang berkait dengan dia, apa yang dimaksudkan dengan, ya, meninggalkan apa yang tidak berkait dengan kita, maksudnya ialah apa yang bukan menjadi urusan kita, yang bukan menjadi perhatian kita, yang bukan menjadi objektif dan matlamat kita, ya. Jadi jangan kita salah faham. Hadis ini bukan bermaksud supaya kita meninggalkan apa yang tidak menyelerakan kita. Hadis ini bukan tuntutan supaya kita menilai sesuatu itu ikut selera kita. Mana yang kita rasa tak berkenan, kita ketepikan. Mana yang kita rasa kita minat, ya, benda yang kita rasa seronok, maka kita sibukkan diri kita dalamnya. Tidak. Sama ada sesuatu itu berkait dengan kita, penting bagi kita atau tidak, perlu dikembalikan kepada penilaian syarak,
dan bukan penilaian ikut cita rasa hawa nafsu. Perlu kita jelas dalam hal ini. Jadi kita kata di antara eloknya keislaman seseorang ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya menurut ketetapan syarak. Itu maksud dia. Bukan di antara eloknya keislaman seseorang ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya, yang dia tak minat, yang tidak diminatinya, yang tidak disukainya dan sebagainya. Bukan itu maksud dia. Sebaliknya, yang tidak berkait dengan kita menurut ketetapan syariat Islam. Kerana itu dia menjadi tanda bagusnya keislaman seseorang. Apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengan dia menurut apa yang ditetapkan oleh syariat Islam itu sendiri. Jadi keislaman kita, kedudukan keislaman kita sama ada baik atau buruk ditentukan menurut timbangan siapa, menurut timbangan apa, menurut timbangan kata-kata majoriti, atau menurut timbangan si fulan, tidak. Sejauh mana baiknya keislaman kita atau sebaliknya semestinya ditentukan oleh neraca timbangan Islam itu sendiri, agama Islam itu sendiri. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama Islam, dalam kita beragama, Islam menuntut atas kita supaya kita melaksanakan apa yang wajib. Seperti mana dalam hadis Jibril yang kita dah bahaskan awal sebelum ini. Hadis yang kedua atau yang ketiga dalam kitab hadis 40 ini. Di mana apabila Nabi SAW ditanya apa itu Islam, Nabi menjelaskan 5 rukun Islam itu. Maka 5 rukun Islam ini ialah perkara-perkara wajib yang perlu dilaksanakan oleh setiap seorang Muslim. Dan berdasarkan hadis yang ke-12 ini, perkara-perkara dalam rukun Islam itu adalah perkara-perkara yang wajib dilaksanakan. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, melaksanakan haji. Ini perkara-perkara wajib yang perlu ditinggalkan. Tapi kita nak kata berdasarkan hadis yang ke-12 ini, adanya dalam Islam adanya benda-benda yang wajib dan adanya yang kita kata yang melengkapkan yang melengkapkan keislaman seseorang, mencantikkan dan memperindahkan lagi Islam yang ada pada diri seseorang itu, iaitu dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, melaksanakan kewajipan, meninggalkan apa yang haram. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu ialah orang yang orang-orang Islam yang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Seorang Muslim itu ialah orang yang di mana orang-orang Islam yang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Maka kita lihat ini antara ciri seorang Muslim, ciri seorang Muslim yang baik, yang antaranya dia tidak menyibukkan dirinya dengan dalam apa yang tidak berkait dengan dia. Dan kalau kita perhatikan, apakah perkara-perkara yang tidak berkait dengan kita? Apakah benda-benda yang memang kita kena jauhkan diri kita daripadanya, kerana dia tidak ada apa kepentingan bagi kita? Apakah dia? Kita kata yang pertamanya benda-benda yang haram.
Benda-benda yang haram ialah perkara paling utama yang tidak ada kaitan dengan kita. Jadi seorang Muslim dia tidak akan mendekati sama sekali benda-benda yang haram, kerana sama sekali tidak ada apa manfaat untuk dia dalam benda-benda yang haram. Bahkan terdapat segala mudarat untuknya dalam benda-benda yang haram itu. Demikian juga antara apa yang tidak berkait dengan seorang Muslim itu ialah benda-benda yang sama-sama, benda yang ragu-ragu, benda-benda yang ketika mana dia tak tahu statusnya halal atau haram. Mana mungkin benda yang macam tu boleh memberi faedah kepada dia, malah akan membuatkan hatinya tidak rasa tenang, akan membuatkan hatinya rasa gundah gelana dan sebagainya, seperti mana yang kita dah sebutkan dalam hadis yang ke-11 sebelum ini. Jadi seorang Muslim dia juga tidak ada kaitan dengan benda-benda yang sama-sama, benda-benda syubhat, benda-benda yang meragukan dia, ya. Demikian juga perkara-perkara makruh, ya, dan perbuatan berlebih-lebihan dalam benda-benda yang halal, benda-benda yang harus. Asal hukumnya memang harus, tetapi kalau sampai berlebih-lebihan, maka itu tidak ada kaitan dengan seorang Muslim itu. Itu tidak ada memberi apa faedah buat seorang Muslim itu kalau dia berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang harus. Walaupun dia harus, tapi kalau dah berlebih-lebih, itu tidak akan memberi apa-apa faedah buat dia, bahkan boleh membawa mudarat, ya. Seperti mana berlebih-lebihan dalam makan minum, berlebih-lebihan dalam pakaian, berlebih-lebihan dalam berbicara, berbual-bual, berlebih-lebihan dalam pergaulan, berlebih-lebihan dalam bertemu, kenalan, hari-hari nak jumpa kawan, ya, hari-hari nak jumpa kenalan dan sebagainya lah, ya. Tak salah, tetapi kalau dah berlebih-lebih, ini bukan suatu yang berkait buat kita. Kita tidak ada kepentingan di situ. Bahkan dia lebih menjurus kepada perbuatan melalaikan diri, perbuatan membuang masa dan seumpamanya, ya. Dan hal-hal seperti ini, ya, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang sama-sama, perkara-perkara yang makruh, demikian juga berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang harus, ini semua, ya, termasuk dalam perkara-perkara yang tidak berkait dengan seorang Muslim itu, kerana dia tidak memberinya apa-apa faedah. Seorang Muslim semestinya dia sentiasa mencari apa yang bermanfaat buat dia, dan dia akan menjauhi apa yang tidak bermanfaat baginya, ya. Jadi di antara eloknya keislaman seseorang, bagusnya keislaman seseorang, ya, tanda bahawa dia beragama dengan cara yang baik, ya, dia menelusuri jalan agama itu dengan baik, apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya, ya. Baik. Jadi boleh kita kata, ya, apabila seseorang Muslim itu sedaya upaya dia meningkatkan dirinya, sedaya upaya memperbaiki dirinya dengan ilmu dan taqwa, sehingga dia sampai ke darjat ihsan, ya, seperti dalam perbahasan kita sebelum ini tentang tiga tingkatan agama: Islam, iman, kemudian ihsan. Iaitu apabila dia menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah, atau paling tidak dia merasakan kehadiran Allah, dia merasakan bahawa Allah melihatnya, ya. Maka orang yang mempunyai kekuatan iman yang seperti ini, dia telah mencapai ke darjat ihsan. Ihsan itu daripada perkataan hasan, baik.
Maka dari sudut imannya, kekuatan hatinya, dia dalam keadaan yang baik, ya. Dalam masa yang sama, sekiranya dia melengkapkan dirinya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, dia fokus kepada apa yang memberi manfaat, ya, sehingga dia sampai ke darjat ihsan, dan demikian juga dia fokus kepada menjauhi apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Maka dua perkara ini akan saling melengkapkan diri seseorang Muslim itu, ya. Lalu kesudahannya timbul dalam dirinya rasa malu daripada Allah, sehingga membuatkan dia meninggalkan segala apa yang menimbulkan rasa malu dalam diri dia. Dia rasa malu daripada Allah yang timbul daripada martabat ihsan tadi tu, ya. Dan dia akan meninggalkan, lalu kesudahan dia, ya, dia meninggalkan segala apa yang menimbulkan rasa malu dalam dirinya, ya. Maka ini adalah di antara, ya, perkara-perkara yang sewajarnya diberikan perhatian oleh setiap seorang Muslim dalam usahanya untuk terus mendekatkan dirinya kepada Allah, dalam usaha untuk terus dia meningkatkan dirinya, ya, agar, ya, dia terus dalam pertambahan, ya, terus dalam peningkatan, ya, dan sama sekali, ya, bukan sebaliknya, ya. Jadi seorang Muslim itu sentiasa dalam keadaan meningkatkan diri. Tidak ada sesiapa yang maksum. Tidak dinafikan bahawa setiap daripada kita ada kelemahan dan kekurangan, tetapi ini tidak bererti bahawa kita tidak berusaha untuk terus memperbaiki diri kita, terus meningkatkan kedudukan ilmu kita, kedudukan iman dan taqwa kita, agar kita dapat sampai ke darjat ihsan, ya, dan agar dapat kita membaikkan, ya, mengelokkan agama Islam yang kita anuti dan yang kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara eloknya keislaman seseorang ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ini. Adapun untuk soalan kuis, ya, soalan kuis malam ni, sebutkan dua sebab mustajab doa, ya. Sebutkan dua sebab mustajab doa. Sebab-sebab mustajab doa ada banyak, ya. Jadi yang diminta ialah dua saja. Saudara Azharuddin Boceh dikata seseorang yang sedang bermusafir dalam keadaan kusut, berdebu dan mendadahkan kedua tangannya. Ya, ini seperti mana, ya, faedah yang telah kita pelajari dalam hadis semalam, ya. Jadi jawapannya betul lah, ya. Saudara Muhammad Az dikata bermusafir, tadah tangan ke langit, ya, pun samalah, ya, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, ya. Sebab mustajab doa iaitu saudara Abu Ruqayyah Muhammad Hasan dikata sebab mustajab doa ialah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak berputus asa di dalam berdoa kepada Allah, atau kita kata bersungguh-sungguh lah, ya. Bukan, tidak berputus asa, atau lawannya ialah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Saya kira semua jawapan yang diberikan itu, ya, betul dan boleh diterima. Tahniah kepada yang dapat menjawab. Jadi, ya, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ni, ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.